Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Kita bertemu pada pagi Isnin ini bersama dengan saya untuk kelas Bahasa Melayu tahun 4. Mari kita tengok tajuk yang bakal kita pelajari pada hari ini. Baiklah, tajuk besar kita adalah berkenaan dengan prihatinnya kita. Maksudnya, prihatinnya kita ni, kita mengambil berat akan sesuatu perkara dan kita menyumbang kepada masyarakat sekeliling kita. Contohnya, kita melaksanakan aktiviti gotong royong, membersihkan dewan, membersihkan kawasan kampung, dan banyak lagi perkara yang biasa kita lakukan bersama-sama dengan masyarakat ataupun komuniti kita. Okey. Sebagai contoh, sebelum saya meneruskan tajuk ini, ada dua orang tokoh yang begitu terkenal dalam melakukan kerja-kerja amal ataupun mengamalkan prinsip prihatinnya kita ini, iaitu, kita tengok gambar ini. Okay. Abid Liu yang selalu membantu masyarakat kita, memberikan bantuan, okay. Dan yang gambar yang di bawah itu, beliau dikenali sebagai Uncle Kentang. Beliau juga meneruskan kerja-kerja kebajikan, okay, untuk membantu masyarakat. Okay. Ini adalah teks yang saya ambil dari buku teks kita. Okay. Prihatinnya kita, subtajuk kita lakukan bersama-sama. Baik, mari membaca bersama-sama dengan saya. Ikut saya. 1, 2, mula. Murid-murid tahun 4 Harmoni telah diminta oleh guru mereka untuk mencari maklumat tentang aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia. Mereka diminta membentangkan maklumat yang diperoleh kepada rakan-rakan sekelas. Rajiv, Jitwen dan Jimmy telah berkumpul di rumah Hadif untuk membincangkan tugasan tersebut. Mereka melakukannya bersama-sama. Baik, kita tengok yang pertama, rumah terbuka. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Okay, itu faedah dia sebenarnya, kebaikan dia. Amalan kunjung-mengunjung juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Ada dua faedah kebaikan rumah terbuka ini. Yang pertama tadi, dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Yang kedua, dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Itu faedah dia, rumah terbuka. Kita tengok pula yang seterusnya, usung rumah. Amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi baharu. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama. Kemudian mengikat buluh-buluh di bahagian bawah rumah. Selepas itu, rumah tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baharu. Setelah selesai, para pengusung rumah akan dijamu dengan makanan dan minuman. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin dan menghargai pertolongan yang diberikan. Ada faedahnya juga. Ada dua faedah di sini. Faedah mengusung rumah ini. Yang pertama, masyarakat yang prihatin sesama jiran tetangga. Dia prihatin, dia ambil berat, dia tolong. Yang kedua, menghargai pertolongan yang diberikan. Dia menghargai, tuan rumah itu menghargai dengan menyediakan makanan dan minuman kepada para pengusung itu. Jadi itu dua faedah mengusung rumah. Okey. Kita tengok pula gunting rambut percuma. Perkhidmatan gunting rambut secara percuma
meringankan beban ibu bapa. Perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama ketua kampung dan masyarakat setempat di kampung Tok Rimau. Ketua kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Usaha ini membuktikan penduduk kampung tersebut mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Bagi mereka, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ada faedah di sini, iaitu kebaikan gunting rambut percuma ini. Yang pertama tadi, kita tengok di sana, dapat membantu masyarakat yang berpendapatan rendah. Dia dapat bantu masyarakat tu, meringankan beban ibu bapa. Yang kedua, mengambil berat tentang kebajikan mereka, tentang kebajikan masyarakat yang berpendapatan rendah itu. Jadi dua itu kelebihan ataupun faedah dia, kebaikan ataupun faedah program gunting rambut percuma ini. Kita tengok pula gerobok rezeki. Sekarang ni banyak tempat ataupun pusat-pusat yang menyediakan gerobok rezeki ini. Apa itu gerobok rezeki? Gerobok rezeki ini terdapat di beberapa buah masjid dan surau. Gerobok rezeki ini ditempatkan di bahagian luar masjid atau surau. Hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Golongan miskin ini dia boleh ambil barang-barang ini untuk digunakan dalam kehidupan seharian mereka. Barang-barang yang disediakan termasuklah beras, tepung, susu bayi, minyak masak dan sebagainya. Gerobok rezeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini prihatin. Ada juga faedah di sana, kebaikan dia. Saya nyatakan dua. Yang pertama tadi, dengan adanya gerobok rezeki ini, ianya memudahkan golongan miskin untuk mengambil barang keperluan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya gerobok rezeki ini menunjukkan masyarakat kita sentiasa prihatin. Masyarakat kita sentiasa prihatin. Untuk lebih jelas lagi, saya akan tayangkan beberapa video yang telah saya muat naik dari sumber YouTube. Untuk suasana rumah terbuka ini, perlu saya jelaskan, suasana ini diambil pada tahun 2013, yang mana belum lagi dijalankan Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi tidak ada situasi menjaga jarak sosial dalam video ini ya, video yang pertama ni. Baik, sama-sama kita saksikan. Itu tadi video suasana rumah terbuka. Tengok faedah di sana. Masyarakat bergaul antara satu sama lain. Dan masyarakat berbilang bangsa dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Jadi ini suasana rumah terbuka. Tengok pula video yang seterusnya. Video yang seterusnya merupakan program gunting rambut. Juga dirakamkan sebelum Perintah Kawalan Pergerakan diperkenalkan. Sama-sama kita lihat. Bagi terjagaku dari mimpi, terasa hati senang sekali. Pasti duniaku yang punya di hari ini. Bersama kawan-kawanku pergi, tertawa riang sendat tadi. Indahnya dunia.
Okey, itu dia tadi sorotan berkenaan dengan program gunting rambut. Tengok pula video yang seterusnya, usung rumah. Okey, tengoklah untuk kita lebih mudah faham dan jelas berkenaan dengan program usung rumah ini. Okey, seterusnya gerobok rezeki. Meter daripada satu sama lain. 1 meter daripada satu sama lain. Kita ikut nasihat doktor. Kita jarakkan diri 1 meter supaya kita kurangkan risiko jangkitan. Rakan tengok dah awak. Karya Ibnu Khaldun Lavender Heart hari ini meneruskan tradisi dan membantu mereka yang memerlukan berikutan penularan wabak COVID-19. Dan apa yang dapat tuan-tuan perhatikan di belakang saya ketika ini, proses pendaftaran yang dilakukan oleh jawatan kuasa masjid untuk disalurkan bantuannya secara berstruktur kepada penerimanya pada hari ini. Kemudian akan dipanggil untuk ambil pada sesi yang kami akan tetapkan. Orang lain. Wang sama, wang sama. Kita berbalas kami yang betul. Jangan mampu, jangan jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baharudin dari Senawang. Saya pun dapat tahu bahawa program yang dianjurkan oleh Masjid Ibnu Khaldun ni sejak sekian lama. Saya ingat dalam minggu ni baru diadakan. So saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada seluruh warga masjid dan penyumbang-penyumbang yang sudi menyumbang dalam keadaan ketidakketentuan melalui wabak COVID-19 ni. Dan saya harap pihak masjid berterusan untuk membantu warga Senawang hamnya dan khususnya kepada warga Negeri Sembilan yang sudi datang dan tidak ada perasaan malu sebab program ni adalah program yang sangat baik untuk semua dan kita harap program ni berterusanlah dalam second MOC ni. InsyaAllah saya doakan semua warga akan pulih dan baik semuanya. Sekian. Baiklah, sekarang tugasan kamu, tugasan yang akan saya berikan, tugasan yang pertama, sila nyatakan 2 faedah amalan masyarakat prihatin. 2 faedah amalan masyarakat prihatin. Pertama tadi rumah terbuka. Nyatakan 2 faedah dia. 2 kebaikan dia. Usung rumah, nyatakan 2 faedah, 2 kebaikan. Gunting rambut percuma, nyatakan 2 faedah,
dua kebaikan, samalah faedah dan kebaikan ataupun kebaikan ni, dan begitu juga dengan keropok rezeki. Jadi setiap program ini nyatakan dua faedah amalan masyarakat prihatin. Okey. Tugasan yang kedua, maaf dari yang pertama tadi. Tugasan yang kedua, cikgu minta kamu rakam video kamu, rakamkan video kamu dan bentangkan faedah yang kamu tulis tadi. Contoh yang pertama, faedah amalan masyarakat prihatin rumah terbuka. Yang pertama, masyarakat dapat bergaul antara satu sama lain. Jadi yang kedua, masyarakat berbilang bangsa dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Okey. Bentangkan untuk keempat-empat faedah amalan masyarakat prihatin ini. Okey. Jadi itu sahaja dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan kita berjumpa lagi pada hari Khamis dan Jumaat nanti. Okey.